Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita ni sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, dijauhkan daripada azab neraka, dipelihara oleh Allah Subhanahu Taala di dunia dan dijauhkan dari segala musibah di dunia serta dipermudahkan urusan kita di akhirat kelak. Okey. Jadi saya ingin menyambung sedikit beberapa isu yang berkaitan dengan hadis orang-orang yang muflis di akhirat. Jadi antara perkara-perkara yang disebut dalam hadis tu yang boleh menyebabkan kita ni dicampakkan ke dalam neraka tu antaranya ialah mencaci maki. Mencaci maki merupakan sifat yang amat dilarang dalam Islam. Ia merupakan antara sifat-sifat yang tercela yang bersumber dari kejahatan dan kedurjanaan. Hadis riwayat Ibnu Hibban daripada Rasulullah SAW, waspadalah kamu dari kata-kata yang kotor kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada kata-kata kotor dan perilaku yang cabul. Maksud dekat sini Nabi bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat membenci kepada orang yang suka berkata-kata kotor. Kalau kita tengok sekarang ni orang muda suka sangat cakap benda-benda yang berunsurkan lucah kan, sesama dia lah, lepak-lepak naik motor dan sebagainya, bercakap benda-benda macam tu, bercakap kasar kan. Perkataan-perkataan kesat ni sentiasa didengari oleh diorang ni kan. Dan kalau perasan bila dah cuba menyebut kata-kata kesat ni, dia akan susah sangat nak buang sebab tu dah menjadi tabiat. Jadi bagi yang sentiasa menyebut kata-kata kesat ni, cubalah sedikit demi sedikit ubah kata-kata tu supaya kita tak menyinggung orang yang berada di depan kita lah, orang yang mendengar kata-kata kita kan. Kalau jadi sakit hati kan tumbuk pula kan. Budak-budak sekarang pun jenis pandai-pandai barang sakit hati sikit tumbuk kan, panggil geng, tumbuk-tumbuk, pukul orang tu sampai separuh mati kan. Lelah sekali kena tangkap. Ni boleh. Okey, seterusnya Rasulullah SAW pernah melarang sahabatnya supaya jangan memaki kaum musyrikin yang terbunuh dalam peperangan Badar. Sabdanya daripada hadis mursal dengan sanad yang sahihnya kitab Al-Sum, yang bermaksud dengan kamu memaki-maki mereka itu, yakni orang-orang musyrikin yang terbunuh di dalam peperangan Badar itu, sebab caci makimu itu tidak akan memberikan apa-apa kesan kepada mereka, malah sebaliknya kamu akan menyakiti hati orang-orang yang masih hidup dari keluarga si mati itu. Ketahuilah bahawasanya kata-kata yang kotor itu adalah satu kejahatan, pun tak boleh juga. Nabi bagi contoh, Nabi bagi tahu waktu perang Badar tu, Nabi larang awal-awal orang Islam ni mencaci maki orang yang dah mati tu sebenarnya. Sebab bila kita mencaci orang yang dah mati tu, keluarga dia akan sakit hati, simpan dendam pula dengan kita. Lagipun mencaci maki ni merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Nabi tak suka, Allah pun tak suka. Tapi kita duk caci maki orang yang dah mati, bukan dapat apa pun. Dapat penyakit adalah entah orang tu duk santau kita tengah-tengah sedap relax, sampai santau ke kita kan. Sebab kita duk caci maki orang yang dah mati.
sakit hatilah keluarga dia dengan kita kan. Jadi kita kena jaga mulut kita, walaupun orang tu menyakiti kita, kita diam je lah kan. Bila dia dah mati, kita diam je lah. Okey, sabdanya lagi dalam sebuah hadis yang lain, bukanlah seorang mukmin itu yang jadi pencaci, pelaknat, bukan yang suka berkata kotor atau yang lidahnya suka menyebut kata-kata yang hina. Maksudnya bukan di kalangan orang mukmin, bukan di kalangan orang yang beriman, bila mana dia berkata kata-kata yang menyakiti hati orang, memburuk-burukkan orang, berkata kotor daripada lidahnya, dan melaknat orang, itu bukan di kalangan ciri-ciri orang yang beriman lah. Walaupun pada hakikatnya dia semayang tak tinggal, semayang subuh, orang pukul 5:30, pukul 5 dia dah bangun buat solat tahajud dan sebagainya, tapi pada hakikatnya dia mencaci orang. Benda tu sia-sia. Okey, batasan bercakap kotor itu memadailah dengan membicarakan sesuatu perkara yang menggunakan ibarat-ibarat yang buruk yang tidak senang didengar oleh telinga. Hal ini serupa hal-hal serupa ini sering berlaku sekitar membicarakan tentang persoalan-persoalan dan liku-likunya lah. Perkara-perkara yang kotor lah, kita mengumpamakan dia dengan benda-benda yang kotor. Kita kata kau ni macam babi lah. Jangan sakit hati orang tu, neraka kita. Okey, ibarat-ibarat yang kecil itu sering menjadi permainan di mulut orang-orang yang memang buruk kelakuannya, yang biasa diperbualkan di antara sesama mereka. Manakala orang-orang yang baik perilakunya sentiasa menjaga diri dari menyebut kata-kata yang kotor serupa itu. Kita boleh tengok sebenarnya beza orang-orang yang baik. Kita tengok orang-orang yang skema. Budak-budak sekarang ni dia ada kelas-kelas dia, ada budak ni skema, hipster dan sebagainya. Andai kata kalau orang tu skema, kita bolehlah tengok macam mana cara dia cakap, lembut je kan, sopan je, slow je suara dia kan. Tapi bila budak-budak yang ganas-ganas sikit, yang repit-repit ni, kalau bercakap dengan dia, hoi, benda. Jadi orang kata apa, bercakap kasar ni orang tak suka. Maka kita kena jauh lah dengan orang ni, supaya kita pula tak berjangkit mulut kita ni, tak bercakap macam dia. Kita pergilah dekat dengan orang-orang yang bercakap sopan dan sebagainya, supaya kita boleh ikut cara dia bercakap. Okey, saya rasa cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.